Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya sekali lagi. Hari ini kita ingin berkongsi tentang apa untungnya kita membaca surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, ya. Kita masih lagi menggunakan buku Al-Majjar Ar-Rabih fi Thawabi Al-Amali As-Salih. Perniagaan yang menguntungkan dalam pahala amal soleh. Jadi kali ini kita berkongsi tentang untung kita membaca Qul Huwallahu Ahad, ya, dalam tajuk Thawabu Qul Huwallahu Ahad. Jadi sahabat-sahabat, apa untungnya kita membaca, kita melazimi, kita selalu ulang-ulang Qul Ahad, ya. Hadis yang pertama daripada Abi Darda radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayajizu ahadukum ay yaqra'u fi lailatin sulusul Quran atau sulusal Quran. Nabi bertanya, adakah seorang daripada kamu, setiap orang daripada kamu ni tak mampu nak baca satu peti Quran? Maka sahabat-sahabat berkata, wa kaifa yaqra' sulusal Quran? Macam mana nak baca satu peti Quran itu? Lalu Nabi pun berkata, Qul Huwallahu Ahad ta'dilu sulusal Quran. Membaca Qul Huwallahu Ahad iaitu surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Jadi baca Qul Huwallahu Ahad sekurang-kurangnya. Apa hadis yang lain? Daripada Sa'id an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulun sami'a rajulan yaqra'u Qul Huwallahu Ahad. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki, seorang sahabat mendengar sahabat yang lain membaca Qul Huwallahu Ahad yuraddiduha, ulang-ulang baca, ulang-ulang baca banyak kali Qul Huwallahu Ahad ni. Falamma asbaha, maka bila sampai waktu pagi, sahabat ni pun ja'a ila Nabi fa dzakara dzalika lahu. Maka sahabat yang dengar tadi datang jumpa Nabi, bagi tahu, ni sahabat tadi aku dengar malam tadi baca Qul Huwallahu Ahad, asyik ulang-ulang baca Qul Huwallahu Ahad, macam tak ada surah lain ke. Jadi apa Nabi kata? Wallazi nafsi biyadi innaha ta'dilu sulusal Quran. Maka Nabi kata, demi Tuhan yang nyawaku di tangannya, demi Allah, Qul Huwallahu Ahad adalah menyamai 1/3 Quran, ya. Hadis yang ketiga yang kita nak kongsi ialah daripada Aisyah. Ni hadis Bukhari dan Muslim. Radhiyallahu anha anna Nabi ba'atha rajulan ala sariyatin. Rasulullah ni satu hari menghantar satu delegasi, satu rombongan para sahabat, satu kumpulan para sahabat Sariyah. Sariyah ini ialah perang yang Nabi hantar wakil, Nabi tak sertai. Namanya Sariyah. Jadi Nabi hantar, ada bersamanya seorang lelaki dan dia ni dilantik jadi imam. Fakana yaqra'u li ashabi fi solatihim fayahtimmu bi Qul Huwallahu Ahad. Maka dia ni dilantik menjadi imam, dia membaca di belakang di hadapan sahabat-sahabatnya dalam sembahyang mereka dengan Qul Huwallahu Ahad. Ya. Kadang-kadang ada orang pelekeh, baca Qul Huwallahu Ahad saja ke? Imam baca Qul Huwallahu Ahad, sebab surah yang paling ringkas. Bukanlah surah itu tidak bagus, na'udzubillah, tapi surah yang ringkas, ya. Lalu falamma raja'u dzakaru dzalika lin Nabi. Jadi bila sahabat ni balik daripada perang tersebut, mereka cerita kat Nabi, sebut kat Nabi, Rasulullah, kami pergi perang. Sepatutnya zaman perang ni bacalah surah hebat-hebat kot, ya. Barangkali gitulah, ya. Tetapi apa tu jawapan Nabi? Saluhu li ayu syai'in yasna'u hadha. Hai sahabat, kau pergi tanya kat dia, saluhu li ayi syai'in yasna'u hadha. Tanya kat dia, apa pasal dia buat macam ni? Kenapa dia buat macam ni? Kenapa dia asyik baca Qul Huwallahu Ahad? Fasaluhu, maka sahabat pun datang jumpa sahabat yang baca tadi dan bertanyanya. Maka lelaki tu jawab, sahabat yang membaca Qul tu menjawab, li'annaha sifatur rahman. Kerana di dalam Qul Huwallahu Ahad ini banyak sifat-sifat Allah yang Ar-Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'u biha. Maka saya pun suka nak baca. Kenapa baca? Kerana dalam Qul Huwallahu Ahad ini kan banyak sifat-sifat Allah. Qul Huwallahu Ahad, katakanlah Allah satu, Allah samad, Allah ni yang tidak ada bergantung tempat lain, lam yalid tidak beranak, lam yulad tidak diperanakkan, ya, tidak beranak, tidak diperanakkan. Jadi semuanya adalah sifat-sifat Allah yang bersifat Ar-Rahman. Jadi saya suka baca kerana dalamnya ada sifat-sifat Allah yang Maha Pemurah itu. Faqala Nabi, maka Nabi bila diberitahu pun menjawab, akhbiruhu, bagi tahu kat dia, annallaha yuhibbu. Sesungguhnya dengan sebab dia suka baca surah Al-Ikhlas itu, kerana dalamnya ada sifat Ar-Rahman itu, maka bagi tahu kat dia, sesungguhnya Allah suka kat dia. Nampak? Jadi kalau kita baca surah Al-Ikhlas, kenapa suka baca? Sebab kita nak ulang-ulang sifat Ar-Rahman dalam surah Al-Ikhlas tu.
Allah suka. Ya. Jadi bila Allah suka orang yang baca surah Al-Ikhlas, sebab terkandung dalamnya ada sifat-sifat Allah yang Ar-Rahman. Jadi kalau kita dengar imam baca, dengar imam baca dan sebagainya, jangan kita pula tak suka. Ya? Kita jangan pelekeh, imam ni pendek baca kan. Saya pun boleh jadi imam kalau imam baca surah Al-Ikhlas saja. Jangan. Kalau dia baca memang bukan sebab dia hafal surah lain, tapi dia suka. Ya? Sebab Qul Huwallahu Ahad ni barangkali dia faham maksudnya, awas. Ya? Nabi kata Allah suka orang yang baca surah Al-Ikhlas sebab suka membaca surah itu kerana di dalamnya mengandung sifat-sifat Ar-Rahman. Yang kemudian lagi untungnya ya, hadis yang keempat, baca surah Al-Ikhlas ini ya. Tengok. Bukan sekadar baca. Jom kita azam. Kita baca 10 kali. 10 kali surah Al-Ikhlas. Apa khasiatnya? Ani Rasulullah SAW, man qara Qul Huwallahu Ahad, barang sesiapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad hatta yakhtimaha asyra marratin. Siapa yang baca dengan mengkhatamkannya 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan binakan baginya satu istana dalam syurga. Allahu Akbar. Ya. Subhanallah. Hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad daripada isnad daripada sanad Muaz bin Anas. Ya. Jom baca 10 kali. Baca sekali pun untung menyamai 1/3. Baca 10 kali pula Allah bina baginya syurga. Baca sekali juga Allah suka, Allah sayang orang yang baca kerana ada sifat Ar-Rahman. Macam mana pula kalau orang yang baca melazami surah ini, ya? Ustaz pernah baca surah ini dalam tarawih 8 rakaat. Setiap tarawih baca surah Al-Ikhlas ni ulang-ulangnya, ya. Tengok. Seorang sahabat ditanya, hadis riwayat Bukhari daripada Anas. Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli rakaatin? Apa yang mendorong kamu membaca, melazimi asyik baca surah ini dalam setiap rakaat? Faqala, ini sahabat itu berkatanya, inni uhibbuha, saya suka surah ni, sampai baca ulang-ulang banyak kali surah asyik Qul Huwallahu Ahad saja. Faqala hubbuka iyyaha adkhalal jannah. Maka kata Anas bin Malik, cinta kamu ini kepada surah ini akan memasukkan kamu dalam syurga. Allahu Akbar. Yang terakhir, baca satu tadi Ustaz sebut pun untung, menyamai 1/3 Quran. Baca 10 dibina baginya istana dalam syurga. Macam mana kalau baca 100? Allahu Akbar. Kita tengok. Wa kharaja at-Tirmizi bi isnadi an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, hadis Imam At-Tirmizi, man qara kulla yaumin mi'ata marratin Qul Huwallahu Ahad, barang setiap yang baca setiap hari Qul Huwallahu Ahad 100 kali, muhya anhu zunubu khamsina sanah, akan dipadamkan daripadanya dosa-dosa 50 tahun. Allah, ya. Baca 100 kali sehari, Allah delete, Allah padam dosa kita 50 tahun. Subhanallah, ya. Khasiat untungnya kita baca Qul Huwallahu Ahad ini, ya. Tetapi ada sikit ni, illa ayyakuna alaihi dain, jika ada hutang. Awas, ya. Tambahan hadis ini, kecuali hutang, ya. Kerana sesungguhnya hutang ini menghapuskan dosa-dosa antaranya dengan Allah. Sesungguhnya membaca surah Al-Ikhlas ini menghapuskan si pembacanya dosa-dosanya, antara dosanya dengan Allah yang 50 tahun tahu, yang 50 tahun tadi. Khala ad-daina fa innahu min huquqil adamiyin, kecuali hutang, ya. Jadi kekangan kita untuk meraih fadilat untung baca surah Al-Ikhlas ini ialah hutang. Awas jangan hutang. Kalau tak ada hutang, untungnya kita baca, kita rumuskan balik, menyamai 1/3 Al-Quran. Allah suka orang yang suka membaca surah ini. Kemudian siapa yang baca 10 kali, Allah akan bina baginya istana dalam syurga. Yang ketiga, siapa yang melazimi dalam rakaat, dalam sembahyang, cintanya untuk baca surah ini boleh memasukkan di dalam syurga. Yang ketiga, siapa yang baca 100 kali setiap hari, Allah akan padamkan baginya
kesilapan dosa-dosanya selama 50 tahun kecuali hutang tadi, ya. Jadi marilah sama, kalau kita tak hafal Quran yang banyak, sekurang-kurangnya marilah kita berazam untuk kita sentiasa melazimi mengulang-ulangi surah yang hebat ini, surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad hingga akhir ayat. Anda ada kebaikan, tolong sebarkan kepada yang lain. Semoga bermanfaat video ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.